Seterusnya kita nak tengok pada pembahagian qalqalah. Okay, so pembahagian qalqalah ni ada banyak lah. Saya letak kat sini ada lebih kurang dalam 8 pendapat. Ada yang letak kubra, sughra, wusta, sughra, sukun ketika waqf, sukun ketika wasal, taharrik, huruf bertasydid ketika waqf. Banyak. Tengoklah. Semua apa yang saya nak sebut kat sini yang menjadi pegangan jumhurul qurra. Yang menjadi pegangan jumhurul qurra adalah bahagian yang hanya 2 sahaja. Tapi yang masyhur kita yang mutadawil adalah pandangan yang membahagikan qalqalah dengan 3 bahagian. Tapi yang tepat 2. Maksudnya hanya qalqalah sughra dengan qalqalah kubra sahaja. Berdasarkan kepada pandangan datang daripada Ibn al-Jazari rahimahullah, sebut kat sini wabayyinan muqtaqilan in sakana in yakun fil waqfi kana abyana. Ilahnya huruf qalqalah pada huruf ketika sukun. Dan ini adalah ungkapan yang refer kepada sughra, pembahagian dia. Manakala wa in yakun fil waqfi kana abyana ni refer kepada kubra. Ketika waqaf, maksudnya huruf qalqalah itu duduk di hujung kalimah. Dan di sini Ibn Jazari dia tidak bezakan antara huruf qalqalah yang bersabdu ataupun tidak. Bermakna tak kiralah sama ada huruf qalqalah tadi itu bersabdu ataupun tidak di penghujung kalimah, dia berada dalam kategori yang sama. Ada orang kata, dia kata bukan ke bila sabdu ni suara kita kena kuat sikit. Kan? Sebab ada sabdu kan? Baik. Kita tengok penjelasan ni kat sini. Ibn Jazari sendiri pun juga sebut. Maksudnya kena bezakan sedikit antara huruf sabdu dengan tidak. Sebenarnya kalau kita tengok, al-haq, umpamanya, kita cuba orang kata nampakkan sedikit. Kalau orang kata dia 2 huruf sabdu ni, itulah kalimah yang ditulis dengan tulisan hitam dalam kotak itu adalah kita katakan nak bagi gambaran bahawa huruf sabdu ni terdiri daripada 2 huruf. Jadi huruf yang bersabdu terdiri daripada 2 huruf. Huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua berbaris. Bila kita bacaan waqf, barulah huruf yang kedua itu dimatikan. Baik. Dia orang kata bila ada gabung 2 huruf yang 2 ni, maka jadi berat sedikit bunyinya. So kita tengok. Yang pertama sukun, namun tidak diqalqalahkan. Kenapa? Kerana berlaku idgham. Kita dah cerita tadi. Bila idgham tidak akan menyebabkan lagi huruf tersebut boleh dibaca dengan qalqalah. Tapi yang kita qalqalahnya apa? Huruf yang kedua tu. So sekarang ni bila huruf yang pertama mati tu tidak diqalqalahkan kerana kita idghamkan dia kepada huruf qaf yang kedua, ketinggal lagi yang huruf qaf yang kedua. So di sinilah bacaannya sama dengan huruf yang tidak bersabdu. Faham? Sinilah dia sama dengan huruf yang tidak bersabdu. Sebab huruf qaf yang pertama tadi tu dia dah ada idgham, so qalqalah dah hilang kat situ. Sepatutnya qalqalah ada sebab dia huruf mati. Tapi oleh kerana dia diidghamkan, dia hilang qalqalah kat situ. So yang tinggal qalqalahnya pada huruf yang terakhir itu sahaja. Jadi kita waqaf. Faham? So samalah kadar dia dengan huruf yang tidak bersabdu. Ahad, al-haq. Tak ada beza lah maksudnya. Dari segi sebutan dia. Okey? Boleh. Cuba tengok huraian yang diberikan juga oleh Dr. Aiman Suwaid. Dalam video banyak. Dalam video dia banyak. Di bahagian qalqalah di sisi beliau. Pun beliau membahagikan qalqalah pada 2 sahaja. Ini berdasarkan kepada pandangan yang datang daripada Imamuna Ibn al-Jazari rahimahullah. Jelas lah. Yada abi lahabin. Ustaz. Ya? Ustaz. Untuk saya faham dan jelas berkenaan dengan kewujudan idgham lah pada huruf yang bersabdu. Apa maksudnya di atas hujah yang bagaimana? Kalau bukan pada kadar lantunan itu sendiri, jadi apakah yang nak disampaikan sebenarnya dengan wujudnya istilah
akbar itu? Adakah sebab faktor adanya sabdu itu saja semata-mata? Tidak melibatkan tentang lantunan itu? Hmm. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Okey, kalau mengikut kepada pandangan yang membahagikan qalqalah ini kepada dua sahaja, dia tidak melihat sabdu tak sabdu. Dia hanya melihat kedudukan huruf itu di mana. Kalau kedudukan huruf qalqalah itu berada di hujung kalimah, maka dia termasuk dalam kategori kubra. Kira sama ada bersabdu ataupun tak. Kalau huruf qalqalah itu berada di pertengahan kalimah, maka dia termasuk dalam kategori sughra. Itu bagi yang membahagikan qalqalah kepada dua jenis. Bagi yang membahagikan qalqalah kepada tiga jenis, kerana mereka membezakan antara hujung kalimah yang bersabdu dengan tidak. Maka lahirlah pandangan yang ada tiga tadi. So, saya tidaklah nak tarjih pada mana-mana pandangan. Dan saya nak bahagikan qalqalah itu kepada beberapa bahagian, silakan. Cuma yang penting qalqalah itu dibuat. Itu sahaja yang lebih mudah untuk kita sebut. Cuma ulama ni berbeza pandangan dari sudut dudukan huruf qalqalah itu sendiri sebenarnya. Dan keadaan huruf qalqalah itu. Sabdu tak sabdu, tengah kalimah, hujung kalimah. Sebenarnya itulah mahal dipanggil sebagai mansya' al-khilaf. Berlaku khilafnya di kalangan ulama dalam membahagikan qalqalah ini sendiri. Dia tengok pada kedudukan huruf, keadaan huruf itu sendiri dan sebagainya. Cuma kalau kita perhatikan pada bacaan qori-qori yang ada, sendiri bila duk perhati, tengok, dengar dan sebagainya, saya dapati ada dua versi bacaan untuk huruf-huruf yang bersabdu dengan yang huruf yang bersabdu ni. Ada yang baca dengan dia menguatkan sedikit suara kat situ. Al-haq. Ada yang biasa je baca. Al-haq. Itu aja sama dengan ahad. Al-haq. Ada yang baca kuat. Al-haq. Sebab apa? Sebab sabdu. Had sabdu slow sikit. Wallahu ta'ala alam. Kita serahkan benda tu pada sandaran sanak masing-masing lah. Saya kira walaupun gitu keadaannya, dia sangat perbezaan dia. Maksudnya benda yang boleh kita nak kata orang salah tak betul tak. Bukan itu maksud saya. Cuma saya sebut kat sini, itu khilaf yang berlaku, sudut pembahagian dan apakah hujahan-hujahan yang mereka buat menentukan pembahagian yang mereka tetap. Itu sahaja. Kemudian ada juga soalan yang ditanyakan kepada saya berkenaan dengan istilah akbar. Betul ke penggunaan ini? Okay, memang ada dalam kitab-kitab tajwid menyebut tentang istilah akbar ini. Qalqalah akbar. Betul lah. Yang refer kepada huruf yang bersabdu. Tapi sebenarnya istilah akbar itu sendiri pun kurang tepat dari sudut bahasanya. Kerana qalqalah itu dia datang dalam bentuk muannas. Maka sifat dia datang dalam bentuk muannas juga, kubra lah. Tapi ada kata tak apa, dia muannas majazi je. So boleh juga datangkan sifat dengan sifat mudzakkar, akbar. Tapi bila saya refer pada beberapa orang guru saya dan sebagainya, mereka kata memang istilah akbar dari segi bahasanya, walaupun orang kata muannas majazi dan sebagainya, tapi qalqalah itu sendiri secara zahirnya dengan sifat muannas, ke sifatnya kena datang sama muannas. So tidak ada qalqalah dengan nama akbar. Walaupun begitu ada yang menggunakannya. Wallahu ta'ala alam. So yang tu kita tak naklah panjangkan sangat kerana dia khilaf lafzi sahaja. Cuma yang penting, orang yang kata akbar sama dengan orang yang kata kubra, bagi orang yang mengklasifikasikan qalqalah ini dengan tiga bahagian. Maksudnya kubra di sisi mereka adalah merujuk kepada huruf yang bersabdu. Akbar bagi orang yang kategorikan akbar, kubra, sughra, wusta dan sebagainya ini refer juga kepada huruf yang bersabdu. Mereka hanya berbeza dari segi istilah sahaja. Tapi dari segi contoh sama. Boleh, Ustaz? Okay? Itu dari segi bahasa lah sikit. Wallahu ta'ala alam. Okay, seterusnya yang terakhir ni, yang terakhir ni, kita nak masuk terakhir ni. Kita nak pergi kepada beberapa kesalahan lah. Ini saya sempat untuk talakikan dengan guru saya kemarin. Belum saya bincang dengan dia beberapa kesalahan yang sangat baik untuk kita tengok supaya kita boleh hindari kesalahan ini berlaku dalam bacaan kita atau mungkin dalam bacaan pelajar-pelajar kita. Saya letakkan secara ringkasnya begini. Bentuk yang pertama,
Kesalahan yang pertama adalah melakukan qalqalah dan sebutan baris atas dan bacaan sedemikian menyebabkan huruf sukun menjadi huruf berbaris secara sempurna ataupun sebahagian baris. Contohnya dibaca at-taqwa, taqwa, nak qalqalah. Saya faham dia nak qalqalah. Sebagaimana yang berlaku pada khalaqana tadi. Taqwa, baca begitu. Kerana nak miripkan bunyi qalqalah itu dengan baris atas. Sebenarnya bacaan ini adalah salah kerana bacaan begitu dia sebenarnya telah menggerakkan anggota mulut dengan gerakan baris atas. So, gerakan baris atas ni macam mana? Dia merenggangkan antara bibir atas dengan bibir bawah ataupun rahang atas dengan rahang bawah. Sekarang kita sebut kan huruf baris atas ni kita sebut macam mana? A. Cuba tengok mulut saya. A. Dia berpisah antara rahang atas dengan rahang bawah. A. A. So, kalau kita baca at-taqwa, taqwa, taqwa, dia sudah memisahkan antara rahang atas dengan rahang bawah. Patutnya huruf tu kat mana makhraj dia? Taqwa, taqwa. Dia tak perlu gerakkan rahang. Kalau kita buat dengan baris atas, maka baris atas dia wajib rahang itu bergerak. Itu nature sebutan baris atas. Tidak ada orang pertikam dia tu. Maka mungkin berlaku gerakan begitu dalam sebutan qalqalah yang kita katakan mirip dengan baris atas tadi. So ini kesalahan yang pertama yang boleh kita hindarilah dalam kita melakukan menyebut huruf-huruf qalqalah. Cara kita nak mengelakkan dia adalah kita jangan gerakkan mulut. Taqwa, taqwa. Maksudnya gerakkan mulut ni gerakkan tadilah misahkan antara dua rahang atas dan bawah. Okey, baik. Kesalahan yang kedua kat sini, kita tengok. Lakukan qalqalah pada huruf selain daripada qaf, ta, ba, jim dan dal. Walaupun memang ada pendapat yang mengaitkan juga huruf-huruf yang lain pada sebutan qalqalah, bukan bermakna ia turut boleh dibaca. Sebagaimana yang saya jelaskan lebar panjang tadi tu. Maksudnya huruf yang terlibat dengan qalqalah ni hanya 5 huruf ni sahaja. Tapi ramai di kalangan pembaca Al-Quran yang kita dengar, mereka juga membaca qalqalah pada huruf-huruf yang lain. Yang paling ketara pada huruf dad. Fil ard. Sebab apa? Sebab kita nak tebalkan huruf dad ni sehingga akhirnya berbunyi. Fil ard. Boleh baca. Okay? Fil ard. Kerana huruf dad itu memang sudah bersifat dengan sifat apa? Sifat rakhawah. Ar-rakhawah ni maksud apa? Baina rikhwin wa syadid. Kalau syiddah tadi suara tertekan ke huruf dad suara terlepas. Dan memang terlepas pun Ustaz kalau kita baca al-ard kan terlepas. Specialnya huruf dad dia bukan orang faham huruf dad ni terlepas keluar. Yang biasa orang faham. Huruf dad ni dia mesti terlepas mesti keluar daripada mulut kita. Itulah yang dikatakan terlepas. Tak. Suara yang dibunyikan pada huruf yang dikatakan terlepas suara tu, dia bukan terlepas keluar. Dia terlepas duduk dalam ni. Suara tu dia berlegar-legar terlepas dalam rongga mulut kita. Fil ard. Bunyi tu dia terlepas dalam tu. Daripada makhraj dia akhirnya terlepas dan dia hanya dalam rongga mulut. Bukan, dia jangan faham bila terlepas tu mesti terlepas keluar. Sebab tu bila kita sebut lepas, sebenarnya terjemahan terlepas itu memberi kekeliruan kepada kita. Dalam bahasa Arab dia tak sebut terlepas tertahan. Sebut apa? Jarayan saut. Tak. Atau dia sebut inhibasus saut, dia sebut jarayan. Maksudnya suara itu berlari. Maksudnya suara berlari itu apa? Suara itu mungkin berlaku di luar. Mungkin berlaku dalam rongga mulut. Sebagaimana huruf dad. So, kena faham betul-betul istilah yang digunakan tu. Jarayan itu bukan bermaksud
Bila masuk kita faham dengan terlepas, mesti terlepas keluar daripada mulut kita. Tak boleh faham begitu. Nanti kita akan jadi pening. Di mana kita refer ke huruf dad. Dan kita refer dengan qalqalah tu sendiri. Jadi mungkin orang keliru kat situ. Akhirnya dia sebut bacaan itu dengan qalqalah. Fil ard. Alah. Tak ada riwayah yang baca begitu. Ada huruf dad. Okay. Kenapa kesalahan ini berlaku? Kerana mungkin tak belajarlah daripada guru. Maksudnya dia tidak berguru. Kalau orang yang baca depan guru, memang insya-Allah saya yakin dan pasti guru tidak akan ajar nak murid dia baca dengan keadaan yang begitu. Kalau ada yang guru mengajar begitu, kena beritahulah siapa guru tu. So, kita buat sedikit teguran bahawa kesalahan tu memang jelas berlaku. Baik. Kesalahan yang ketiga, dia baca huruf yang tidak ada sabdu dengan sabdu. Qul huwallahu ahad. Had. Dia bezakan. Dia samakan dengan huruf yang bersabdu. Sebab apa jadi begitu? Kerana dia menahan lidah dia pada makhraj huruf dal itu lama. Ini yang dikatakan macam sakta tadi. Yang ini disebut dalam istilah Arabnya sebagai itka. Itka ni maksudnya dia duduk bertempel. Tak. Di huruf ataupun di makhraj huruf dal itu. Belum dia datangkan suara qalqalah. Maksudnya ada ruang masa yang agak lama sikit. Tak boleh berlaku gitu. Kena terus. Ahad. Tak boleh ahad. Dia tak jadi qalqalah begitu. Okey. So cara dia macam mana? Dia terus sebut secara terus menerus tanpa ada pemisah di antara dua keadaan huruf mati dan suara qalqalah tadi. Baik, kesalahan yang keempat, masuki sebutan qalqalah dengan huruf hamzah. Yang ni ramai yang buat. Ahad, tekan sangat-sangat pada huruf qalqalah itu, akhirnya lahir huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nampak tak kat situ? Dia matikan huruf itu dengan hamzah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Hamzah, hamzah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Itu qalqalah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Itu hamzah. Dia beza ke? Dia beza. Qul huwallahu ahad. Hamzah. Qul huwallahu ahad. Itu qalqalah. Okey. Sangat nipis perbezaan dia. Yang ini yang disebut sebagai khafaya ilmi tajwid. Antara perbahasan ataupun artikel bacaan yang sangat halus, kita katakan. Faham Okey, saya nak minta siapa? Ustaz Abu Osman lah. Nama dia kat sini lah. Abu Osman. Dia tak baca Qul huwallahu ahad dengan qalqalah yang betul dan dengan tambah hamzah. Tak tunjuk sekali. Bila Ustaz? Contoh hamzah Ya, contoh hamzah. Okey, baik. Qul huwallahu ahad. Hamzah. Okey, kalau yang tak ada hamzah? Apa hamzah? Qul huwallahu ahad. Okey, macam sama je saya dengar. Sebab halus. Okey, tak apa. Mungkin teknik lah. Khafaya. Fi ilmi tajwid. Baik. Kita minta Al-Fadhil Ustaz Ahmad Humaidi. Kita tengok macam mana.
Saya nak bagi, tak ada benda pun. Tak apa. Saya nak supaya dia faham apa beza antara yang ada hamzah dengan tidak ada hamzah. Kalau salah pun tak apa. Tak ada markah pun kat sini. Saya cuba saya Sila, sila. saya cuba saya Sila. Qul huwallahu ahad. Okay, yang ni ada. Allahus samad. Yang ni ada hamzah ke tak ada? Ni ada hamzah Ada hamzah. Okey, baik. Yang Sebenarnya tak saya ada. pun tak tahu nak bezakan ada hamzah tu. Okey, tak apa. Cuba Ha. buat dulu. Ya, tak ada hamzah ya. Yang tak ada hamzah macam mana? Qul huwallahu ahad. Okey, yang ada hamzah. Tak tahu nak bezakan ada hamzah ke tak sana. Sekali lagi yang ada hamzah macam mana? Qul huwallahu ahad. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, dia sangat halus perbezaan dia Izinkan saya nak cuba sekali lagi. Okey, sila. Saya buat kuat sikit lah. Yang ni yang hamzah. Okey, sila. Ahad. Allahus samad. Bunyi hamzah. Okey, Ustaz saya cuba untuk yang tidak ada hamzah. Kena kuatkan sikit lagi hamzah tu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Okey. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, jangan samad. Ustaz jangan baca qul huwallahu ahad. Jangan baca itu. Yang tu dia jadi kesalahan yang kedua tadi. Kesalahan yang kedua. Macam saktah tu yang macam saktah. Dia kena terus. Qul huwallahu ahad. Itu hamzah. Dengar saya baca. Qul huwallahu ahad. Okey. Hamzah. Nampak? Hamzah. Yang kita nak baca yang tanpa hamzah. Okey, saya cuba yang tanpa hamzah. Okey, sila Ustaz. Sila. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey. Itu yang tanpa hamzah. Okey, baik Ustaz. Yep. Terima kasih Ustaz. Okey. Cuba boleh. Siapa tu? Siapa yang bercakap tu? Ya, Syahidah. Syahidah, baik. Sila, Ustazah Syahidah, sila. Saya panggil Ustaz. Saya Syahidah nak cuba boleh Ustaz? Boleh. Sila. Qul huwallahu ahad. Itu betul ke salah Ustaz? Yang itu yang ada hamzah ke yang tidak ada hamzah? Saya buat yang biasa, yang tak ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Okey, yang ada hamzah macam mana? Tak ada hamzah kan? Allahu ahad. Gitu ni. Okey, baik. Tak ada hamzah kan Ustaz? Okey, betul lah tu. Maksudnya bolehlah tu beza antara yang ada hamzah dengan tidak ada hamzah. Betul. Okey, saya buat sekali lagi Cuba. Okay, baik. Cuba dengar saya baca. Okey, saya baca yang pertama yang ada hamzah. Ya, ambil perhatian Ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Okey, itu hamzah, betul. Ini yang tidak ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Bunyi dia ringan, dia tidak berat sebagaimana kita artikan dengan huruf hamzah. Sekali lagi saya baca. Yang ini ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Yang tidak ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Okey, boleh? Okey. Kalau tidak sure, masih lagi was-was. Macam mana ni? Macam mana nak bezakan ni? Okay, cuba perhatikan kalimah al-khab'u.
Cuba perhatikan kalimah al-khab'u. Al-khab'a, sorry. Okay, ini satu-satunya kalimah yang ada dalam Al-Quran yang mana huruf qalah diakhiri dengan hamzah. Satu-satunya kalimah dalam Al-Quran. Tidak ada yang duanya. Okey. So, cuba kita buat ataupun baca kalimah ini ketika waqaf dengan adanya hamzah di hujung tersebut. Hujung kalimah tersebut. Okey, saya minta Fadil Ustaz. Semua dah leh grup ni, takut kena tanya. Belajar. Okey, saya nak minta Ustaz Amar Samsuri. Ustaz Amar dengar ke? Sudah. Alhamdulillah. Dengar Ustaz, Okey. boleh? Okey, cuba baca al-khab'a dengan ketika waqaf. Ini surah An-Naml, surah An-Naml. Al-khaba'at. Nanti saya lupa ayat berapa, nanti saya tengok balik. Al-khab'u ni sudah daripada Yang surah Ustaz tu. mana Ustaz tadi? Anak Cuba baca al-khab'u wakaf dengan hamzah. Tak memang ada hamzah pun dia. Cuba baca. al-khab. Ni jelas hamzah. Tu Ustaz. Okey, cuba buang hamzah. Macam mana Ustaz buat? Cuba buang hamzah tu. Baca kalimah yang Buang sama tapi buang hamzah. Tanpa hamzah. Al-khab. Okey, cantik. Maksudnya dia boleh beza lah tu. Antara bacaan tak? yang ada hamzah dengan yang tidak ada hamzah. Betul. Kalau tadi mungkin payah sikit sebab kalimah ahad itu memang tidak ada hamzah di belakang dia. Kalimah ahad tidak ada hamzah. Jadi memang kita dah terbiasa dengan bacaan yang orang kata kita pun tak tahu sama ada kita hamzah ke sebenarnya. Tapi ada setengah ni baca dengan hamzah dan setengah ni baca betul. Tapi nak bagi nampak jelas lagi, apa yang saya cuba nak bawa kat sini, cuba ambil kalimah al-khab'a ini sebagai kayu ukurnya. Kalau kita boleh buat kalimah ini dengan bacaan hamzah dan tanpa hamzah, dan kita nampak perbezaannya, maka kiaskanlah dengan kalimah-kalimah yang lain. Jadi yang nak baca hamzah ni, kalimah ni sahaja yang boleh baca dengan hamzah. Al-khab. Tak memang ada hamzah pun. Tapi kalau kita buang hamzah, contohnya bagi riwayat Hamzah umpamanya, Imam Hamzah, buang hamzah, hazah hamzah. Dia akan baca dengan qalqalah aja. Al-khab, qab, qab, hamzah, qab, apa hamzah. Sikit saja. Perbezaan ni sangat sikit. Tapi ada perbezaan. Boleh nampak? Buat latihan ini kalimah Quran, bukan kalimah lain. Kalimah Al-Quran. Okey, baik. Ini memang susah sikit sebab memang kebiasaan kita baca dengan hamzah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua hamzah kita baca. Cuba dengar Khalil Husari dibaca macam mana. Saya dengar dia tidak ada hamzah. Memang bacaan subhanallah. Memang menjadi rujukan lah, betul lah kalau orang kata. Bacaan dia tu adalah hujjah. Kalimah az-zi'b pun boleh dijadikan. Cuma zi'b ni hamzah dia sebelum. Tapi kalimah al-khab ni dia hamzah selepas. Itu yang saya ambilkan contoh tu sebagai kayu ukur lah. Kita ukur diri sendiri kita. Bacaan qalqalah kita. Ada betul ataupun tak. Baik, kesalahan yang kelima, membaca qalqalah seperti mengunyah. Kita bayangkan kita sedang makan nasi, mula-mula puasa ni makan nasi pula. Dalam masa yang sama kita sebut huruf yang ada qalqalah. Ahad. Dia bunyi dia tu ada bunyi. Bunyi gunyah macam mana? Campur, maksudnya ada bercampur. Tapi orang Melayu kita tak berlaku benda ni. Ini berlaku kebanyakannya pada orang Arab. Ini saya dah mengesahkan sendirilah dengan Syekh saya kemarin.
Kebanyakan bacaan begini berlaku di kalangan orang Arab. Orang Arab ni tak tahulah memang tabiat dia ke macam mana ke, wallahu a'lam. Tapi untuk orang Melayu kita, setakat pengajaran saya hari ini, saya tak pernah jumpa lagi orang baca begini. Tapi mungkin sahabat-sahabat ada yang jumpa tu, wallahu a'lam lah. Mungkin ada lah, tapi kesnya sangat terpencil. Baik, kesalahan yang keenam, baca huruf jim sukun dengan sifat rakhawah. Okay, demo sikit yang memdurah ini, ahad. Nampak tak itu? Ahad. Bunyi dia bukan bunyi qalqalah. Bunyi macam mana nak kata, bunyi orang makan macam mana? Bunyi orang kunyah macam mana? Maksudnya dia menggantikan qalqalah tadi, dia bunyi macam orang makan. Ahad. Nampak? Bukan ahad, dia ahad. Bukan ahad, dia ahad. Itu bunyi dia. Pada kalimah mana? Biasa bunyi kunyah ni ada kalimah macam mana, Ustaz? Kalimah yang ada huruf qalqalah tu lah, tak kira lah kalimah-kalimah mana. Yaj'alun contohnya, ada bunyi. Bukan bunyi qalqalah tapi dia bunyi kunyahan. Tapi yang ni sebab tu saya kata tadi, dia tak berlaku pada orang Melayu. Orang Melayu insya-Allah. Cakap ni, saya tak pernah jumpa lagi orang Melayu yang baca begitu. Yang saya jumpa dia tak qalqalahkan langsung. Ada. Yaj'aluna qul huwallahu ahad. Boleh nak sebut. Yang tu ada. Tapi kalau yang bunyi kunyahan ni tidak ada. Alhamdulillah. Setakat saya duduk mengajar ni tidak ada lagi lah. Cuma saya sebutkan juga, itu juga dikira sebagai kesalahan. Kalau kita dengar orang Arab baca, itu keadaannya salah lah. Jangan kata orang Arab baca tu betul lah. Tak boleh. Orang Arab pun tak betul. Baik. Kesalahan huruf jim. Dia baca huruf jim ni seperti huruf J dalam bahasa Latin. Bagi huruf Latin. Yaj'aluna. Konon-kononnya nak bunyi macam apa? Orang putih. Yaj'aluna. Kan huruf J kita kan, huruf J macam mana bunyi dia? Kita bahasa Melayu kita tak lah. Orang putih dia, huruf J ni dia sebut macam mana? Ada angin kan? J. Syekh Jibril baca macam mana Syekh Jibril? Wallahu a'lam. Tapi kalau Syekh Jibril ni antara bacaan yang menjadi contoh lah. Wallahu a'lam. Tapi kalau bacanya begitu memang salah. Yaj'aluna. Memang kenalah. Sebab apa? Sebab dia dah rakhawah. Dia dah rakhawahkan huruf jim tu. Huruf jim sifat dia bukan rakhawah. Sifat dia syiddah. Macam Yaj'aluna. anak dia kalau Syekh lah anak tapi dia tak ada nampak ketara pada huruf pada sukun tapi pada waktu dia berharakah ada baris tu walaqad ja dia macam gitu bunyi dia. Okey, salah juga Ustaz? Ya, salah. Sebab dia huruf jim ni dia bukan sifat rakhawah, sifat syiddah. Dia tak boleh baca huruf jim dengan bacaan begitu. Kerana itu adalah sebutan orang-orang Inggeris ataupun orang putih. Dia bacalah huruf J gitu. Sebab tu kita tak boleh nak kata huruf jim sama dengan huruf J. Boleh, tapi nak kata sama tak boleh. Sebab sebutannya berbeza-beza mengikut bahasa dan dialek. Yaj'aluna. Biasa je saya baca, tak ada bunyi angin. Yaj'aluna. Tak boleh baca. Tak boleh baca begitu. Kalau ada orang baca begitu, kita kata, Arab ni bunyi. Jangan kata begitu. Salah tu. Bukan Arab itu. Itu dah lampau lebih daripada sifat yang sepatutnya. Orang Arab tak baca begitu. Kalau ada yang baca begitu, dia tidak menepati sifat huruf yang ada pada huruf tersebut. Terus sekarang ni hujahannya bukan kepada tubuh badan. Tapi hujahannya adalah pada teori ilmu tersebut lah. Kalau kata Syekh Jibril tadi, mungkin. Ya. Ustaz, macam itu kosong terus Ustaz. Macam mana? Angin. Tak ada angin yang mana? Ya, tidak ada angin. Jangan baca ada angin. Kalau ada angin tu salah lah.
Salah sebab dia dah bertukar sifat. Kalau kita ada angin. Rakhawah Ya, ni, okey. rakhawah. Raja'a. Ha. Raja'a. Wa baina rikhwin wasyadid. Huruf syiddah apa? Ajidu qatin bakat. Ada huruf jim tak kat situ, huruf jim? Pada sifat syiddah ada kan? So suara tertegah. So kalau kita yaj, itu dah bunyi suara, dah ada suara, dah ada angin. Jadi dia tidak menepati sifat syiddah dan juga sifat jahar pada huruf jim tu. Nampak tak kat situ? So, kita akan baca dia biasa sahaja. Yaj'aluna, yaj'alu biasa, tak ada angin. Tak ada suara yang lebih. Raja'a. So, Raja'a. huruf jim sahajalah ni, bincang pada huruf jim saja. Baik. Saya tak nafikan ramai yang baca begitu. Yaj'aluna walaqad ja'alna. Dia nak bunyi Arab, tapi sebenarnya bukan Arab yang fasih. Arab juga tapi bukan Arab yang fasih. Okey, baik. Seterusnya untuk kesalahan yang ke-6. Kesalahan yang ke-7. Wa mashhud. Dia memuncungkan mulut pada huruf qalqalah yang dimatikan di akhir kalimah. Contohnya kalimah wa mashhud. Dia tetap muncung mulut. Huruf dal tu kan kita mati. Bila mati dah tak terlibat lagi dengan baris depan. Jadi kenapa kita masih lagi muncungkan mulut kita di situ? Ini kesalahan dari sudut musyafahah. Dari segi bunyi mungkin orang kata tidaklah ketara sangat kesalahan dia. Tapi dari segi musyafahah gerakan mulut. Kerana kita kena ingat gerakan mulut ni dia sebagai acuan kepada suara yang kita nak keluarkan. Macam kita nak buat naik bak lah. Naik bak ni dengan berlaku. Orang lain Singapura saya tak tahu dia tak naik bak. Kita nak buat kuih, dia ada acuan dia. Kalau kita nak buat kuih itu berbentuk segitiga, maka acuan dia mesti segitiga. Baru jadi kuih itu segitiga. Tak? Umpamanya begitu. Tapi sama juga dengan huruf mati. Kalau kita muncungkan mulut, maka kemungkinan akan lahir suara yang ada mirip baris depan. Sedangkan dia dah jadi mati. Sebab kita waqaf. Ini kerana apa ni? Kerana dia terkesan dengan huruf dan baris sebelum tu. Ya, betul. Ada yang kata muncung kerana qalqalah ikut baris sebelum. Tapi itulah saya sebut tadi. Secara umumnya, ikut baris itu pun dah tidak tepat. Kerana dia boleh mengubah makna pada sebahagian kalimah. Jadi sebenarnya, sebutan qalqalah ni dia tidak mirip kepada mana-mana baris. Dia adalah bunyi yang tersendiri. Apa boleh dikaitkan dengan mana-mana bunyi baris. Okey. Afwan, soal Yes. contoh kalimah masyhud, waqaf kan bibir. Bagaimana pula kalau dia waqaf dengan ni? Macam mana? Wadzalika yaumum masyhud kan dia dengan waqaf bil ismam. Jadi di sini qalqalah dia kena muncungkan ke tidak? Okay, kalau kata huruf dal tu baris depan. Ismam ni dia berlaku pada huruf yang berbaris Saya depan baris depan. Ya, tapi baris muncung mulut yang berlaku tu lepas kita matikan huruf dal tanpa ada suara. Boleh, tidak ada masalah. Nasta'in, mashhud. Qalqalah muncung mulut. Boleh. Jadi dia qalqalah dulu tanpa muncung, setelah habis bunyi qalqalah tu baru dia muncungkan. Betul. Kalau dia nak waqaf bil ismam. Ya, betul. Boleh ya? Sebab ismam ni dia tak akan berlaku sekaligus kerana ismam ni dia tidak ada suara. Okey, kesalahan yang ke-8, nunji. Yang ni dia memasuki sebutan gunnah pada huruf yang kita waqafkan. Ini huruf-huruf qalqalah tu lah.
Contohnya kalimah nunji, bila kita waqaf, kita nak baca macam mana? Nunj. Okey, itu kita baca. Nunj. Tapi oleh kerana adanya berlaku di situ hukum gunnah, ikhfa, ke akhirnya huruf jim yang kita sebut tu dimasuki gunnah sekali. Nunj. Dia ada bunyi gunnah, ada huruf jim. Walhal gunnah itu berlaku pada nun mati itu saja. Bila kita sebut je huruf jim, gunnah dah tidak ada. Sebab gunnah tidak terlibat kecuali pada dua huruf sahaja, iaitu nun dan mim. Yang ni kita boleh kesan dengan kita menutup hidung kita bila kita baca huruf nun tu ataupun huruf jim tu. Okey. Dan yang terakhir sekali, kesalahannya adalah kesalahan dengan suara hamas. Mengakhiri sebutan qalqalah dengan suara hamas. Al-haq. Ada angin dekat belakang. Al-haq. Al-hajj. Ada angin kat belakang. Tak boleh. Suara hamas tak berlaku pada huruf qalqalah. Hamas, qalqalah adalah qalqalah. Dia dua sifat yang berbeza. Dan ini pun saya kira orang Melayu kita tidak ada yang baca bin. Ini orang Arab ada. Sebab orang Arab ni kadang-kadang pelik juga bila kita dengar cara mereka bertutur tu. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Jom habis kita punya kertas kerja ringkas kita ni, alhamdulillah. Dan kita nak pergi kepada soalan lah yang bertulis dalam grup ni. Ada yang dah terjawab dan ada yang belum. Okey. Baik. So saya pergi satu-satu insya-Allah. Mana yang dah terjawab tu saya skip je lah. Soalan yang pertama, apakah perbezaan lafaz dalam qalqalah? Saya dah sebut tadi. Sughra, kubra, akbar, sughra, wusta, akbar, asyaddul, kubra dan sebagainya itu dia hanyalah khilaf dari sudut lafzi, dari sudut lafaz. Dan adalah juga beberapa khilaf yang berlaku akibat daripada melihat pada sifat huruf tersebut. Tapi yang kita nak sebut di sini tidak boleh dibezakan antara sifat yang kuat, sifat yang lemah dan sebagainya. Kerana dia memang datang dalam bentuk suara yang bersendiri. Dan itulah bunyi dia. Kira dalam keadaan mana dia ada. Kalau kita nak pula dari segi kekuatan huruf dan sebagainya, kuat itu pun ada martabat-martabatnya sendiri. Huruf qalqalah umpamanya tafkhim ada martabat-martabat dia. Jadi dia memberi banyak lagi kesusahan kepada pembaca untuk baca Quran. Sedangkan Al-Quran itu senang je sebenarnya. Yang kedua, bagaimana cara menyebut qalqalah sughra dengan tepat? Adakah dilakukan sahaja tanpa sama je? Tidak ada beza. Kecuali pada yang di akhir itu ada sedikit perbezaannya. Dan sebagaimana yang Imam Ghazali sebut tadi, lebih terang dan jelas lah. Lebih terang dan jelas sikit lah orang kata. Ahad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid kita baca tu, ada qalqalah dia tapi berapa kuat sebagaimana yang berlaku di hujung akhir ayat tu. Bagaimana dengan huruf bagaimana nak bezakan antara qalqalah sughra pada huruf yang mati dengan huruf yang berbaris? Bagaimana saya sebut tadilah, memang huruf berbaris ni tidak terlibat dengan qalqalah. Jadi situ beza dia. Satu ada qalqalah, yang itu tidak ada qalqalah. Jelas Adakah cara pembacaan qalqalah berbeza mengikut qiraat? Tidak ada beza. Semua ittifaq qurra bacaannya sama. Tidak ada khilaf dalam bab membaca qalqalah. Maksudnya mengikut dialek ke apa-apa tidak ada. Adakah setiap negara Arab mempunyai penekanan berbeza? Tidak. Bila sebut Arab secara umum sama sahaja. Mula jadinya sama. Mungkin penerimaan daripada guru itulah yang ada sedikit perbezaan cara menyebut dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Saya tidaklah nak kata salah, yang tu betul, yang ni salah. Cuma kita nak takrib pandangan yang ada, kita nak mendekatkan pandangan-pandangan yang banyak yang ada ini, kita katakan selagi dia ada bunyi qalqalah itu, insya-Allah dia masih lagi dalam radar bacaan yang bertajwid. Dia benda yang sangat subjektif. Siapa saya untuk kata yang ni tak betul, yang tak betul, yang ni tak, tidak. Cuma kita nak bagi tahu di sini, secara ilmiahnya memang ada perbezaan, tapi kita ambil secara umumnya
lagi ada bunyi qalqalah itu dibuat dalam bacaan, insya-Allah masih lagi qalqalah itu dilaksanakan dengan baiklah oleh pembaca tersebut. Baik. Nombor 6, adakah ketika waqaf qalqalah wusta itu perlu dibunyikan seperti ada hamzah? Kita dah bincang tadi. Alhamdulillah. Ada, hamzah tidak perlu ada. Nombor 7, adakah pada qiraat selain Hafs ataupun dalam tarik riwayat Hafs yang membolehkan huruf diqalqalahkan? Dah bincang tadi, ada ulama yang berpandangan. Tapi dalam riwayat tidak ada. Secara sahihnya tidak ada. Kerana saya ada dengar seorang syekh daripada Yaman. Jangan sebut. Syekh daripada Yaman ni banyak kontroversi. Banyak kontroversi. Dalam bab baca Quran ni memang saya sendiri pun bertalaki dengan guru daripada Yaman ada. Tapi qurra yang saya talakikan tu elok je bacaan dia. Tidak ada pun benda-benda khilaf yang dibawa. Ada pun huruf katanya qalqalah dan sebagainya. Tapi kalau ada yang berpandangan begitu, mungkin pandangan itu disandarkan kepada pandangan dari sudut qalqalah pada bahasa biasa, bukan pada bacaan Al-Quran. Tapi kalau nak relate dengan bacaan Al-Quran, memang dia tidak ada. Okey, boleh? Kemudian apakah benar qalqalah qaf dan berbunyi menyerupai baris atas? Kita dah bincang tadi. Tidak menyerupai mana-mana baris. Dia adalah bunyi yang tersendiri. Dan nombor 9, qalqalah bunyi hampir kepada baris atas. Itu pun sama. Dia bukan hampir kepada baris. Memang dia bukan baris. Bukan baris, bukan hampir kepada baris. Okey, Dan seterusnya bukan kepada baris sebelum, bukan kepada baris lepas. Okey. Kemudian nombor 10. Adakah suara pantulannya ketika huruf ba, jim dan seakan-akan imalah dan bagi qaf dengan pantulannya tafkhim? Tak. Kita dah bincang tadi. Berbeza, ada ulama yang bezakan antara huruf ba dengan huruf nipih pada huruf-huruf qalqalah. Sama sahaja. Bunyi dia setara. Tidak boleh dibezakan dengan huruf yang ni tebal, yang ni nipih. Tak. Semua memang berbezalah sebab huruf dia berbeza-beza. Itu sahajalah. Semua dia tidaklah sampai nak beza. Yang ni tebal kena bunyi tebal. Yang ni nipih kena bunyi nipih. Taklah. Sampai begitu. Kemudian, benarkah ulama Syam menyebut qalqalah dengan lebih kuat? Allahu a'lam. Saya pun belajar di Syam. Saya dengar biasa saja. Tapi mungkin yang si penanya ni mungkin dia dengar yang kuat tu, wallahu a'lam. Mungkin kuat tu mungkin dalam bentuk pengajaran, dia nak bagi pelajar dia lebih jelas dengar dan sebagainya, mungkin juga, wallahu a'lam. Okey. Itu saja soalan ni. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Habislah soalan yang bertulis. So kita Boleh saya tanya soalan? Sila. Sebab tentang kadar qalqalah ni atau tempo bunyi lantunan tu, pastinya dia tak panjang macam satu harakat. Jadi boleh tak macam saya kata tu, lantunan atau tempo lantunan dia adalah sebahagian daripada harakat macam seperti raum atau ikhtilas. Macam contoh macam kita baca raum tak mana, jadi cepat kan bunyi dia keluar. Jadi bacaan qalqalah lantunan dia pun dia cepat gitu juga. Macam contoh qabla, dia sekejap saja. Boleh tak macam saya kata dia seakan-akan tempo raum atau ikhtilas? Okey. Seakan-akan tempo raum dan ikhtilas ni bukan kita faham tu sekarang ni sahaja sebenarnya. Tapi kita memang faham daripada perkataan si bawah yang saya sebutkan tadi. Ka'annahum yarumunal harakat. Seolah-olah mereka meraumkan baris bagi sebutan qalqalah. Tapi sebenarnya kalau kita katakan raum ini dia berlaku pada huruf yang berbaris. Begitu juga dengan ikhtilas. Tidak berlaku pada huruf yang berbaris. Contohnya fani'imma, huruf nun. Sorry, pada huruf ain tak? Fani'imma. Huruf ain baris bawah. Huruf ain itu tetap berbaris. Ataupun la ta'mannuna tadi sebagaimana sebut. Huruf nun tetap berbaris. Tapi sekarang ni qalqalah dia mati. Okey, yang tu berbeza. Yang tu perbezaan dia. Yang tu kita kena nampak dulu perbezaan dia. Yang dikatakan dengan bacaan seperti raum, seperti ikhtilas, dia melibatkan huruf yang berbaris. Manakala qalqalah dia adalah huruf yang mati. Sama ada mati asal atau mati mendatang, kena waqaf. Okey, nampak tak beza dia?
So memang kita tak boleh nak kata dia tu adalah mirip dengan bacaan ishmam ataupun bacaan dengan ram ataupun ikhtilas tadi. Cuma kita boleh katakan bahawa bunyi qalqalah itu berlaku secara terus lepas kita matikan huruf qalqalah tersebut. Boleh ya? Faham Ustaz, maksudnya dari template dia memang ada beza. Satu template macam raum ikhtilas dia kena huruf yang hidup kan. Macam tadi qalqalah kan mati. Tapi maksud saya adalah dari segi dia punya durasi bunyi tu yang keluar daripada raum dan juga qalqalah, sebab kedua-duanya seakan-akan seperti sebahagian daripada harakat. Jadi adakah kita boleh kata seperti tempo raum dengan ikhtilas tu, bunyi qalqalah itu sendiri? Seperti ni dapat dikatakan seperti ada dua maksud, sama ada memang sama sebiji dengan cara sebutan ram ataupun ikhtilas ataupun hampir-hampir dengan ikhtilas ataupun ram tadi. Bolehlah kalau kita nak katakan begitu, bolehlah supaya kita boleh dapat gambaran bahawa ini yang paling penting sekali pada kejadian sebutan qalqalah ni, dia kita mati dan kita sebutkan suara dalam keadaan terus menerus tanpa ada pemisah. Ahad. Okey. Cuma suara dia lebih jelas berbanding suara ikhtilas dan suara ram. Yang mana kalau kita baca dengan ikhtilas dan ram, suara kita jadi laju bunyi dia. La ta'manna. Kalau qalqalah ahad, kita tak perlu lajukan suara. So dia tidaklah sama pada keseluruhan makna ikhtilas ataupun ram itu, tapi dia adalah orang kata sedikit. Cuma nak kata durasi dia tu, yang tu memang benda yang sangat subjektif. Sebab tu saya kata tadi, kalau saya dapat analisis dari sudut menggunakan spektrogram dan dipanggil apa satu lagi, algoritma suara qalqalah itu yang kita tengok dalam komputer, kita boleh tengok durasi qalqalah itu bagaimana. Yang itu saya cuba share kalau dapat nanti insya-Allah. Kita nampak punya. Setakat ni benda yang sangat subjektif lah untuk kita kata durasi dia berapa saat, berapa minit dan sebagainya, itu memang sangat subjektif. Okey, wallahu alam. So ada soalan kat sini, dia tanya taksim qalqalah kepada 3 adalah pendapat mutaqaddimin. Bilakah pendapat ini bermula? Pendapat mutaqaddimin yang betulnya adalah dua sahaja, sughra dengan kubra. Adapun yang 3 ni adalah pendapat mutaakhirin. Bila bermula, wallahu ta'ala a'lam, setakat ini saya tak dapat lagi maklumat yang jelas siapa yang membahagikan qalqalah ini kepada 3. Jika ada, saya akan kongsikan. Cuma yang masyhur kita pegang hari ini adalah dengan 3 harakat. Dengan 3 bahagian. Yang biasa kita pegang hari ini. Yang kita pegang hari ini dengan 3. Okey. Okey, baik. Di sini ada ikhtilas, itu maksudnya apa? Okey, ikhtilas ni maksudnya kita kalau ikut takrifan mutaqaddimun, dia sebut saut khafi. Maksudnya mendatangkan suara yang pun memperlahankan suara. Ulama-ulama mutaakhirin yang cuba mendetailkan apa maksud ikhtilas itu, dan mereka menetapkan kadar ikhtilas itu dengan mendatangkan 2/3 baris. Kalau raum pula dengan 1/3 baris. Jadi itu antara yang dijelaskanlah. Tapi kalau ikut ulama mutaqaddimun dulu, ulama-ulama yang terdahulu, mereka hanya sebut sautun khafi, suara yang kata perlahan. Ini memperlahankan suara. Sebutan yang samar-samar sahaja didengari. Maksud ikhtilas. Okey, dengan ram tidak ada beza sangat sebenarnya. Cuma tempat sahaja yang berbeza. Ram berlaku di penghujung ayat ataupun penghujung kalimah, manakala ikhtilas berlaku di pertengahan kalimah. Okey, Allahu a'lam.
Okay, ada lagi soalan yang lain? Kalau ada 1-2 soalan lagi lah sebelum wakaf. Kesalahan 7 dan 8. Okay, kesalahan 7, 8. 7, 8, 9. Mana kesalahan 7, 8, 9? Okay, 7, 8, 9. Kesalahan 7 yang muncungkan mulut. Kita tengok bunyi mulut saya. Mashhud. Okay, qalqalah saya bunyi, tapi mulut saya masih muncungkan mulut. Itu kesalahan. Yang sepatutnya berlaku wa mashhud. Kita tarik mulut kita ke belakang semula. Jangan kekalkan muncung mulut itu. Bagaimana kita buat huruf sebelumnya itu huruf waw ataupun huruf bagi depan. Sebab huruf dal ni dah jadi mati. Bila mati, kembalikan kedudukan bibir mulut kita pada tempatnya yang asal. Itu maksud kesalahan yang ke-7. Kesalahan yang ke-8 adalah kesalahan yang membunyikan huruf jim. Contoh yang saya bawa ni adalah kalimah nunji, tapi membunyikan jim dengan suara dengung. Sebab apa? Dia terkesan dengan adanya hukum dengung pada huruf nun sebelum tu. Nunj. Bunyi sengau. J tu bunyi sengau. Itu maksud dia. Yang kita kena buat jim itu, dia huruf jim lah, tidak ada dengung. Nunj. Kalau nunj ada dengung, itu tak boleh, salah. Dan kesalahan yang ke-9 tadi, al-haq, dia datangkan dengan suara hamas. Al-haq. Ada angin kat belakang. Al-hajj. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada angin kat belakang. Itu qalqal, itu hamas qalqalah. Tak berlaku yang begitu. Okey, jelas Ada lagi soalan yang tertinggal yang saya belum jawab? Okey, so saya rasa dah tak okeylah, jelas Apalah kalau ada benda-benda yang saya tersalah sebut ataupun apa yang kurang jelas lagi, boleh lagi sementara waktu ni untuk tanyakan dalam soalan tu saya cuba jawablah dalam grup tu, dan saya cuba jawablah sekadar kemampuan yang ada. Dan saya kira setakat inilah dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang berganjak daripada pukul 9 tadi sampai sekarang, 3 jam non-stop tidak berganjak untuk sama-sama mendengarkan sedikit perkongsian daripada saya hari ini. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan tolonglah sebar-sebarkan juga pada yang lain. Jadi maaf sekali lagi, Ramadan Karim. Lagi sekali insya-Allah pada lain-lain siaran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.